Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, masyarakat tempatan diseru agar beralih ke pertanian cara baru yang antara lain menekankan tanaman bernilai tinggi. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Tom berkata, sudah tiba masanya untuk penduduk di kawasan Sebau khasnya menggiatkan tanaman selain kelapa sawit yang boleh membawa hasil yang lebih lumayan. Ujarnya rakyat harus beralih ke arah pertanian cara baru termasuk secara hidroponik yang memerlukan kurang tenaga tetapi membawa hasil yang lebih tinggi. Dalam pada itu, beliau turut menyeru agar penduduk tempatan menggiatkan tanaman lain yang dapat mengurangkan beban keringat tetapi masih mampu memberi pulangan yang tinggi. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata demikian ketika berucap merasmikan program ziarah UKAS ngabang gawai di rumah NG Genting Kacit, Sungai Seluzu Sebau di Bintulu pada Sabtu. Tambah beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemena, kementeriannya kini memfokuskan kepada industri pengeluaran makanan. Katanya selaras dengan usaha itu, pelbagai program sedang diadakan termasuk Taman Pengeluaran Kekal Makanan, Agropark dan juga inisiatif bakul makanan. Dalam program sama, beliau turut mengumumkan grant projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM30,000 kepada Biro Wanita dan RM50,000 lagi kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah NG. Dalam hal itu, program ziarah UKAS ngabang gawai anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bahagian Bintulu di rumah NG itu telah mendapat sambutan meriah daripada penduduk sekitar sepanjang penganjurannya dari 23 hingga 24 Jun lepas. Pelbagai aktiviti telah diadakan antaranya sukan neka, gotong royong dan juga pertandingan-pertandingan ngajat, bertabuh serta pekit air tua. Turut diadakan ceramah penyalahgunaan dadah dan juga saringan kesihatan. Terdahulu ketika berucap, Timbalan Pengarah UKAS Joakim Pagang Jabong memberitahu program ini antara lain merupakan platform untuk meningkatkan semangat muhibah dalam kalangan penduduk tempatan. Jelas beliau lagi, UKAS mempunyai tanggungjawab penting dalam menyebarkan berita sahih melalui pelbagai platform konvensional dan juga secara atas talian termasuk menerusi laman-laman media sosial sedia ada. Manakala rasuah merupakan isu kritikal yang perlu ditangani secara sistematik dan holistik, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata, sekiranya amalan rasuah tidak ditangani maka ia akan memberi kerugian besar kepada negara dan Sarawak amnya. Menurutnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Peng telah menggariskan dengan jelas tentang hala tuju gerakan pembudayaan integriti yang komprehensif semasa dalam acara tahunan iaitu Majlis Amanat Perdana Integriti MAPI. Beliau berkata demikian semasa program Jelajah Integriti Daerah Sebuyau di Dewan Pembangunan Sebuyau pada Sabtu. Sementara itu, beliau yang juga Adun Sebuyau menegaskan Premier Sarawak telah merangka Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 untuk menjadikan Sarawak sebagai sebuah wilayah yang maju dan makmur. Justru tegasnya adalah penting untuk semua mengekalkan integriti dalam tugas harian maupun dalam menguruskan sumber dan kekayaan Sarawak. Terdahulu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juan Dajaya berkata budaya integriti perlu disematkan bermula dari peringkat akar umbi kerana kepimpinan mereka adalah mata dan telinga pihak kerajaan. Tegasnya, selain mendekatkan pemimpin dengan rakyat, program tersebut juga bertujuan menyalurkan maklumat yang tepat serta berkongsi ilmu yang bermanfaat agar masyarakat akan terus maju berintegriti tinggi menjelang tahun 2030. Paparan selanjutnya, selepas menempuh perjalanan sejauh 167 km, konvoi Kembara Sarawak Merdeka yang bertolak dari Kapit tiba dengan selamat di Julau. Konvoi membawa sebanyak 18 kenderaan serta 42 motosikal itu tiba di Julau kira-kira jam 3 petang pada Sabtu dan disambut oleh Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentab Jabu serta Adun Meluan Roland Duat Jubin. Sebaik tiba, mereka disambut meriah warga Julau dengan persembahan ngajat dan gagong. Datuk Jeneral bersama konvoi kemudiannya meluangkan masa melawat sekitar Kubu Brok dan Jabatan Nanga Meluan. Selepas menyampaikan ucapan aluan, Datuk Jeneral dan Roland menyaksikan penyerahan bendera konvoi dari Residen Bahagian Kapit, Galong Luang kepada Residen Bahagian Serikir Michael Roni Lenggong. Selepas meluangkan masa kira-kira 2 jam di Julau, konvoi tetap bertolak ke Serikir pada jam 5 petang untuk program sambutan utama pada Ahad.
Ke perkembangan berikutnya, Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bopeng dan pemimpin terdahulu sentiasa memberikan penekanan terhadap pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas di seluruh negeri khususnya di kawasan luar bandar. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, ia prasyarat untuk membangunkan Sarawak bagi membolehkan rakyat di negeri ini terlibat dalam pelbagai aktiviti seperti pertanian, pelancongan dan sebagainya untuk membangunkan sosioekonomi mereka. Jadi sebab itulah kita mempunyai peruntukan-peruntukan yang telah disediakan oleh kerajaan menerusi jabatan dan agensi kerajaan dan juga menerusi penubuhan radar yang melibatkan bahagian mukah dan bahagian syarikat dengan peruntukan 1.5 bilion untuk membangun infrastruktur. Jadi kita sudah mempunyai landasan yang kukuh untuk kita memajukan. Terserahlah kepada rakyat bagaimana mereka dapat menerima pembangunan ini dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang dapat sama ada dari segi pendidikan, pelancongan, ekonomi dan sebagainya, sosial dan sebagainya. Jadi situlah saya sekali lagi menyeru kepada mereka supaya datang kepada pameran digital ini kerana maklumat-maklumat yang terkini dan sahih terdapat di sini. Jadi banyaklah. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual pemberita selepas Majlis Flag Off Konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat bahagian Serikeh di Dewan Suara Serikeh pada Ahad. Dalam hal ini, beliau juga Adun Kuala Rajang menyeru kepada semua rakyat di negeri ini untuk menghargai dan memelihara keamanan yang dinikmati hari ini agar generasi akan datang menghargai pengorbanan dilakukan oleh pemimpin terdahulu untuk mendapatkan kemerdekaan negara ini. Tegasnya, suasana politik yang stabil selain perpaduan dan keharmonian antara rakyat yang kukuh membolehkan kerajaan negeri merancang pelbagai pembangunan untuk memajukan lagi negeri ini. Oleh sebab itulah pameran seperti ini adalah merupakan satu pendekatan kerajaan untuk kita berkongsi maklumat supaya generasi muda ini faham dari segi pengorbanan pemimpin yang terdahulu untuk membangunkan negeri ini dan negara ini. Jadi oleh sebab itulah kita mahu keamanan ini, keharmonian ini diteruskan untuk generasi seterusnya, insya-Allah. Kerana kalau kita tidak mempunyai keharmonian, kestabilan politik, tidak mungkin kita dapat memajukan negeri ini seperti apa yang kita telah saksikan pada hari ini, insya-Allah. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, beliau mengajak warga sedikit untuk melawat pameran digital yang diadakan sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka bagi mendapatkan pelbagai maklumat mengenai perancangan pembangunan dibawa oleh Kerajaan Sarawak. Sebanyak 30 motosikal pelbagai kuasa serta 60 basikal dari pelbagai kelab motosikal dan basikal di sekitar Serikeh mengambil bahagian dalam konvoi Kembara Sarawak Merdeka bahagian Serikeh. Konvoi berkenaan bergerak menuju ke Kampung Selalang, kira-kira sejauh 26 km bersama dengan konvoi tetap yang lain. Sementara itu, semasa berucap meraihkan ketibaan konvoi Kembara Sarawak Merdeka di Dewan Kampung Selalang, beliau mengingatkan rakyat bahawa keamanan dan pembangunan yang dikecapi hari ini tidak datang dengan bergolek, sebaliknya hasil perjuangan rakyat dan pemimpin terdahulu. Justru tegasnya menjadi tanggungjawab rakyat untuk memastikan keamanan, keharmonian dan kemajuan itu dikekalkan. Jelas beliau lagi, perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama menjadi tunjang utama ke arah menjadikan negeri ini maju dan makmur. Konvoi Kembara Sarawak Merdeka tiba di Dewan Kampung Selalang kira-kira jam 10.30 pagi selepas dilepaskan dari Dewan Suara Serikeh. Sebelum tiba, konvoi sempat singgah di pintu gerbang sebelum masuk Kampung Selalang untuk aktiviti penanaman anak benih pokok yang disempurnakan oleh Datuk Len Talib serta Residen Bahagian Serikeh Michael Roni Langgong. Selain itu, turut diadakan pelbagai aktiviti sampingan antaranya persembahan kebudayaan, gimik konvoi Kembara 60 tahun Sarawak Merdeka, pentas rakyat, gotong royong dan banyak lagi. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi malam ini, saksikan kemeriahan Majlis Flag Off Konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat bahagian Serikeh di Dewan Suara Serikeh pada Ahad. #Memberfakta. Salam UKAS. Selamat malam.
cita-cita